Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat tangan saya ni ada satu RAM yang laju nak mati. Ini ialah Kingston Fury Renegade DDR5 dengan kelajuan 6400 mega transfer per second. Cuk kejap. Untuk RAM DDR5 ni kita dah tak sebut dia megahertz. Kita tak sebut 6400 megahertz, tapi kita sebut 6400 mega transfer per second. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Cuma dalam video kali ni sebenarnya saya nak kongsikan dengan anda macam mana kita nak set speed RAM untuk PC kita tu ke level yang paling maksimum. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Sebelum kita sembang panjang kan, saya nak kongsikan dulu dengan anda tentang Kingston Fury Renegade DDR5 RGB ni. Seriously, RAM ni awesome guys. Instead of plain black dengan RGB light bar macam Kingston Fury Beast sebelum ni, Kingston pilih tema robotik, mecha-mecha sikit. Dia main dengan accent silver metal dan juga warna hitam. Atas ni ada light bar dengan gradient LED yang sangat smooth. Kita boleh tukar efek RGB guna mana-mana software yang datang dengan motherboard, ataupun kalau nak guna software dari Kingston pun tak ada masalah. Kita boleh download apps Fury Control dari Windows Store. Speed untuk Kingston Fury Renegade yang saya review ni ialah 6400 mega transfer per second. Basically megahertz dan juga mega transfer per second ni tak ada beza sangat. Speed pun lebih kurang sama, cuma ukuran mega transfer per second tu lagi tepat compare dengan megahertz. Incoming kita akan jarang dengar orang sebut RAM ni sebagai megahertz. Dia punya speed tu megahertz. Kita akan nampak dekat kotak-kotak RAM mereka tulis MT/S, mega transfer per second. Okay, sebelum ni saya dah pernah buat tutorial macam mana kita nak tukar speed RAM ke level maksimum dekat TikTok Monaliza. Cuma video tu terima banyak gila kecaman disebabkan ada yang follow step-step yang saya ajar tu dan menyebabkan PC mereka rosak. Yes. Bila kita tukar speed RAM ni, possibility untuk PC kita rosak tu ada. Kesilapan saya dalam video tu, saya tak bagi tahu apa yang perlu buat kalau lepas anda tukar speed RAM PC anda rosak. So, video kali ni saya akan cerita everything dari macam mana nak tukar dia punya speed RAM and macam mana nak buat kalau PC kita rosak. Untuk kita tukar speed RAM ni, first kali kita kena masuk ke dalam BIOS satu-satu motherboard tu. And untuk motherboard, cara untuk masuk BIOS dia sedikit berbeza. Ada cara tekan F2, ada cara tekan F8, ada cara tekan escape button and ada cara tekan delete button. Untuk memudahkan kerja anda, sebelum anda buat benda ni, why not anda Google dahulu macam mana nak masuk ke dalam BIOS untuk motherboard sekian. Bila dah masuk ke dalam BIOS tu, anda kena tahu yang interface setiap motherboard, BIOS motherboard tu berbeza. ASRock dengan cara dia, Asus dengan cara dia. Even kadang-kadang untuk brand yang sama interface pun berbeza. ASRock model bawah dia macam ni, ASRock model power macam Taichi ni macam ni. Cuma konten dia mesti sama. Cara tukar speed RAM ni, kita kena cari DRAM information dulu. Dan dekat situ kita boleh tahu current speed RAM yang kita sedang guna. Dan dia dah bagi beberapa option untuk speed yang lain-lain. Macam yang sekarang speed untuk saya punya PC ni ialah 4000 MHz. Kalau saya pilih XMP1, dia akan tukar speed ke 6400. Kalau saya tukar ke XMP2, speed tu akan jadi 6000. Profile 3 dia akan jadi 4800 dan kalau saya set ke auto dia akan jadi 4000. Ada sesetengah motherboard ataupun BIOS tu dia bagi kita key in sendiri berapa speed RAM yang kita nak, ataupun dia bagi kepada kita untuk overclock RAM. RAM ni kan, katakan dia iklankan kepada kita 6400 mega transfer per second. Kalau kita pandai, kita boleh overclock dia jadi 6800 mega transfer per second. But to be honest dengan anda, dari dulu lagi saya belajar overclock RAM ni
banyak kali saya buat and semua gagal. That's why saya tak berani buat video cara untuk overclock RAM. Kalau anda nak tahu benda tu dengan lebih detail, anda kena tanya orang yang hebat macam Abang Brian Chong dari Gold Price. Mungkin dia dapat bantu anda lah. Okey, katakan kita punya setting tu tak berjaya. Apa yang akan berlaku? Ada beberapa gejala ataupun simptom yang kita boleh tengok lah. Yang pertama, bila kita keluar dari BIOS lepas setting speed RAM tadi, PC kita asyik restart. Biasanya berlaku dekat motherboard high end. So yang ni kita tak perlu bimbang sangat sebab motherboard tu sendiri akan reset dia punya BIOS and akan kembali kepada speed asal yang kita punya PC mampu carry lah. Yang kedua, yang ni macam pelik sikit sebab kadang-kadang PC kita tak hidup terus. Maksudnya dia akan jadi black screen. Kita tak boleh nak buat apa. Cara untuk atasi masalah ni simple sahaja guys. Anda jangan cuak. Anda tutup dulu PC anda. Cabut power supply. Kemudian anda cabut RAM. Anda cabut bateri CMOS. Anda bilang sampai 10. Lepas tu anda pasang balik bateri CMOS. Ataupun anda pasang balik RAM anda. Cara paling senang anda tekan je. Kalau ada button reset CMOS tu, anda tekan je button reset CMOS. Lepas tu anda pasang balik PC and dia akan kembali normal. Simple sahaja guys. And ini adalah cara untuk kita tukar speed RAM kita. Anda kena tahu, kadang-kadang PC kita dia tak mampu nak bagi kepada kita full speed RAM. Macam contoh Kingston Fury Renegade ni, speed dia 6400 mega transfer per second kan. Kadang-kadang disebabkan prosesor, disebabkan motherboard, speed dia tak boleh run secara maksimum. Dia punya XMP profile tu tak berapa kena. Untuk run secara maksimum, kita kena buat benda ni secara manual, which is saya tak recommend lah. Untuk orang nobis-kobis macam saya dan pengguna komputer biasa, saya tak recommend anda setting benda ni secara manual sebab dia lagi berisiko. Sebelum saya tutup video ni, sekali lagi saya nak racun anda untuk beli Kingston Fury Renegade RGB yang saya sedang guna ni. Ini antara RAM DDR5 yang saya kira compatible dengan hampir kesemua motherboard terbaru dari AMD. Kemudian dia punya light bar dekat atas tu, RGB dia smooth gila. Dia punya design tak besar, tak kecil, ngam-ngam gitu. Dan yang paling best, warna dia universal. Memang bijak Kingston pilih silver metal dengan warna hitam. Accent ni kan, kena dengan semua jenis setup. Kalau anda berminat untuk beli RAM ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.